Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Yang timbul paling panas di media sosial sekarang ini ialah siapa bunuh Altan Tuya. Itu adalah perbualan yang paling hangat di kedai kopi, di restoran, di trek jogging, di mana-mana, di tempat kerja dan sebagainya. Timbul persoalan semula, siapa bunuh Altan Tuya. Saudara-saudara sekalian, pembunuhan Altan Tuya telah pun menggemparkan seluruh Malaysia bahkan seluruh dunia. Apabila pembunuhan itu dianggap paling kejam pernah berlaku di Malaysia. Sudahlah Altan Tuya model daripada Mongolia dibunuh dengan kejam lalu dibom pula dengan bom grade tentera sehingga tubuh beliau dikatakan hancur dan hampir tidak boleh dikenal pasti. Kemarin kita digemparkan dengan permohonan bapa kepada Altan Tuya sendiri kepada Mahkamah Persekutuan supaya beliau memaafkan Altan Tuya, pembunuh Altan Tuya, dan seterusnya memohon supaya hukuman gantung atau hukuman mati yang diberikan terhadap pembunuh Altan Tuya yang telah disabitkan bersalah digantikan dengan hukuman penjara. Dengan adanya pembaharuan hukuman, pembebasan hukuman mati kepada yang telah disabitkan bersalah itu, mula timbul semula tanda tanya. Siapa dalang pembunuhan sebenar Altan Tuya? Siapa yang arah pembunuhan tersebut? Dan menjadi tanda tanya besar, apa kaitan dengan orang-orang yang ada di Malaysia, khususnya orang-orang besar. Hari ini kita digemparkan sekali lagi dengan pengakuan daripada Najib. Beliau kata, saya tak pernah arah bunuh Altan Tuya. Wow. Sehari selepas pembunuh Altan Tuya dibebaskan daripada hukuman mati, sehari selepas bapa kepada Altan Tuya memaafkan pembunuh Altan Tuya dan memohon supaya pembunuh Altan Tuya tidak dihukum mati, tiba-tiba Najib tampil memberikan pengakuan mengejut ini. Kata Najib, saya tak pernah arah bunuh Altan Tuya. Apabila Najib membuat pengakuan begini, mula timbul semula persoalan lama. Bahkan seperti mengorek ataupun menimbulkan luka yang lama. Apabila bekas Perdana Menteri Najib Razak sekali lagi menegaskan dia tidak terlibat dalam pembunuhan wanita Mongolia Altan Tuya Saribu. Katanya, dia tidak pernah mengenali Altan Tuya, tidak pernah berjumpanya, apatah lagi mengarahkan pembunuhannya. Najib memberitahu perkara itu kepada Mahkamah Tinggi Shah Alam ketika menjawab soalan peguamnya, Muhammad Safi'i Abdullah. Safi'i bertanya, sama ada Najib tahu atau mempunyai hubungan dengan Altan Tuya, seperti didakwa dalam bab 42 buku My Story, Justice in the Wilderness, tulisan bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Kata Najib, saya tak pernah kenal dia, tak pernah jumpa dia, tak pernah beri arahan sebegitu. Saya tidak bersalah dengan jenayah keji itu. Saya tidak terlibat dalam pembunuhan Altan Tuya. Saya telah cakap beberapa kali perkara itu dan bersumpah dalam beberapa acara, katanya lagi. Tapi netizen dalam ruangan komen, mereka tidak mempersoalkan sama ada Najib kenal Altan Tuya atau tidak. Cuma mereka hanya mengingat apa yang Najib pernah buat. Dalam kes 1MDB melibatkan Low Tiak Jo atau Jolo, Najib juga pernah kata dia tak pernah kenal Jolo, tak pernah jumpa Jolo. Tapi apa yang didedahkan di mahkamah, rupa-rupanya Najib pernah berjumpa Jolo, pernah bersama dengan Jolo di kapal-kapal mewah, bersama keluarganya sekali. Tapi itu lain, itu cerita 1MDB. Cerita tentang Altan Tuya
tiada bukti lagi apa-apa yang menunjukkan Najib kenal Altan Tuya. Tapi menurut Najib, dia tidak kenal Altan Tuya. Bahkan jauh sekali mengarahkan Altan Tuya untuk dibunuh. Bekas Presiden UMNO itu berkata demikian ketika perbicaraan penuh kes saman terhadap fitnah terhadap Thomas. Kenyataan saksi itu muncul sehari selepas bekas komando polis Azila Hadri terlepas dari tali gantung. Mahkamah Persekutuan semalam meringankan hukumannya dengan kepada 40 tahun penjara dan 12 sebatan kerana membunuh gadis 28 tahun itu. Najib juga mengkritik Tommy Thomas kerana didakwanya gagal mengesahkan dakwaan yang dibuat dalam buku yang diedarkan secara meluas di Malaysia dan di pasaran antarabangsa. Selepas meninggalkan Jabatan Peguam Negara, Najib berkata, Thomas menulis kandungan yang prejudis semasa perbicaraan 1MDB. Jelas sekali dia berniat untuk mencemarkan nama baik saya, katanya. Ketika ditanya mengenai kaitan dia dengan Abdul Razak Baginda, Najib mengakui mengenali penganalisis pertahanan terbabit yang terlibat dalam pembelian 2 kapal selam kelas Scrupini Perancis oleh Kementerian Pertahanan semasa Najib menjadi Menteri Pertahanan. Bagaimanapun Najib menegaskan dia tidak mengetahui hubungan Abdul Razak dengan Altan Tuya sehinggalah ia muncul di media. Perbicaraan ditetapkan untuk disambung semula pada 30 Jun tahun depan di hadapan Hakim Hadijah Idris. Turut hadir di mahkamah ialah Peguam Alan Adrian Gomez yang mewakili Tommy Thomas dan Ambiga Srivasan bagi pihak penerbit buku itu, GB Gerak Budaya Enterprise dan Berhad selaku defendant kedua. Pada 2021, Najib, 71 tahun, memfailkan saman fitnah terhadap Thomas dan penerbit buku dengan dakwaan ia secara palsu mengaitkannya dengan pembunuhan Altan Tuya. Najib mendakwa bab 42 dan bahagian lain buku itu menyindir beliau sebagai pihak yang mengarahkan Altan Tuya dibunuh oleh anggota unit tindakan khas PDRM Azilah dan Sirul Azhar Umar dan mengelirukan orang ramai bagi menutup jenayah itu. Najib memohon agar kenyataan yang didakwa berunsur fitnah itu dikeluarkan, diberikan instruksi untuk menghalang penerbitan lanjut tuntutan sedemikian dan permohonan maaf daripada kedua-dua defendant. Dia juga menuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan bersama-sama dengan sebarang relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Saudara-saudara sekalian, kata Najib Tun Razak dalam tajuk di Malaysia kini, dia tak pernah jumpa wanita Mongolia iaitu Altan Tuya Seribu. Kata AKJ, saya lebih percaya dengan versi cerita ex-polis Azila. Malang nasib polis yang berkhidmat untuk negara bila diberi arahan dengan sebab palsu atau rekaan. Semoga semua yang terlibat selain 2 polis ini dilaknat Allah, kata AKJ. Mujahid kata, Najib, aku ceritakan apa yang kamu cakap ini pada kucing aku, bergolek-golek dia gelak ketawa, kata Mujahid. Kawak kata Najib, itu antara Tuhan dan kamu. Tiada siapa yang boleh cerita sebenar. Cuma anggota polis sah diarah untuk membunuh. Siasatan tidak rapi dan banyak soalan tidak jawab, kata Kawak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.